Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihil karim ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih lagi boleh meneruskan pengajian kita seperti biasa. Yang mana pengajian kita adalah pengajian dalam membincangkan ilmu fiqh kita yang menggunakan kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Jadi sebagaimana yang kita dah sepakati sebelum ni, hari Ahad pada jam 9.30 pagi, insya-Allah lebih kurang kita akan mulakan pengajian kita secara online. Yang mana sebelum ni kita dah mulakan dalam keadaan yang formal biasa dalam kelas, tapi disebabkan PKP kita berada dalam keadaan yang meruncing sekarang ni dari segi wabak penyakit dan sebagainya, jadi kita buat kelas online. Jadi terima kasih kepada pihak Ar-Raudah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin, hadirat, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum saya mulakan, barang siapa di kalangan para penonton ataupun yang mengikuti kuliah kita ini, bolehlah pakat-pakat share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama dapat manfaat dan faedah, insya-Allah. Dan bagi siapa-siapa yang berhasrat untuk nak menyumbang kepada pihak Ma'had Tahfiz Ar-Raudah dan juga kepada pihak Akademi Ar-Raudah, sumbangan kepada para pelajar, sumbangan kepada para guru, yang mana di Ma'had Tahfiz Ar-Raudah ni ada pelajar-pelajar dia dan juga ada staf-stafnya. Dan bagi Akademi Ar-Raudah ni di bawahnya ada kelas-kelas pengajian umum bagi kanak-kanak dan juga bagi orang dewasa. Jadi barang siapa yang berhasrat untuk berinfak, bolehlah ke page Akademi Ar-Raudah untuk dapatkan nombor akaun dan sebagainya. Mudah-mudahan kita yang masih lagi berada di dalam kesempitan krisis ekonomi, krisis wabak penyakit ini, Allah Ta'ala bebaskan kita dengan berkat pengajian kita dan juga dengan berkat amal infak kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, insya-Allah kita akan teruskan pengajian, perbincangan kita, kesinambungan daripada pengajian kita yang lepas. Dalam sesi yang lepas kita berada di dalam, masih lagi berada di muqaddimah kitab Safinatun Najah. Dan pada hari ini pun kita masih lagi nak meneruskan apa yang disebut oleh pengarang kitab kita di dalam muqaddimah, sedikit sebanyak yang kita boleh bincangkan, insya-Allah. Sebelum pada minggu yang lepas kita bincang berkenaan dengan alhamdu, iaitu puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebutkan makna puji-pujian dan kita sebutkan juga kaitan beberapa perkara dengan puji-pujian ini. Antaranya makna syukur, antaranya
antaranya al-madhu yang juga puji-pujian tapi sedikit berbeza dengan alhamdu. Kita juga sebut beberapa perkara, termasuklah sebab kenapa kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dua sifat yang kebiasaannya menjadikan kita puji seseorang ataupun kita puji apa saja, tidak kira Allah Subhanahu Wa Taala ataupun makhluk-makhluknya. Dua sebab itu adalah sifat yang ada pada zat yang kita puji itu, iaitu apa dia? Sifat al-lazimah dengan sifat al-muta'addiyah. Jadi kedua-dua sifat ini melazimkan atau menjadikan kita ni puji seseorang, sama ada sifat yang ada pada seseorang itu dapat faedah kepada kita ataupun tidak dapat faedah. Kesimpulan yang kita buat bahawa kita puji Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun kita tidak dapat manfaat, tidak dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kekal kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita akan masuk bincang berkenaan dengan satu perkara juga yang besar, satu lagi perkara yang juga besar di sisi para ulama ketika mana mengarang kitab-kitab, iaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Telah berkata tuan pengarang kitab Safinatun Najah ini, semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat daripada ilmu beliau, khususnya karangan beliau ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat daripada ilmu para guru-guru kita yang telah sampai kepada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manfaat bagi sedikit sebanyak ilmu yang kita ada, dan manfaat itu adalah untuk di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mukaddimah yang disebut oleh pengarang kitab kita, dan telah selesai kita bincangkan berkenaan dengan alhamdu, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari ini kita akan masuk bincang sikit berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hingga ke akhir mukaddimah, dan moga di minggu depan kita boleh masuk kepada isi kandungan kitab insya-Allah. Tuan pengarang kita sebut di dalam mukaddimah ni, selepas puji-pujian, beliau sebut wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Terjemahannya, semoga Allah telah berselawat dan memberikan keselamatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penutup bagi para nabi. Kita telah sebut, siapa-siapa yang mengikuti pengajian ini, kitab yang kita gunakan adalah kitab Safinatun Najah, terjemahan daripada pihak Ruwaq Jawi. Barang siapa yang berminat untuk nak memiliki kitab ini, bolehlah juga untuk menghubungi pihak Akademi Ar-Rawdah untuk dipersiapkan untuk dihantar kitab. Baik. Baik, kita bincang berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab para ulama akan disebut berkenaan dengan beberapa perkara berkait dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, apakah makna selawat? Kita biasa beramal dengan kita berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah makna selawat ataupun apakah makna as-salah itu? As-salah dari segi bahasanya bermakna al-atfu. Dalam bahasa Arabnya bermakna al-atfu. Al-atfu ini kita boleh terjemah sebagai rasa belas kasihan ataupun simpati. Ini makna al-atfu. Dari segi bahasa, as-salah itu kita boleh sebut atau terjemahkan sebagai belas kasihan ataupun sebagai perasaan simpati. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah syarak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, ayat yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada baginda, kepadanya, iaitu kepada baginda, dan mohonlah keselamatan, wasallimu,
alaihi taslima wa sallimu taslima, dan mohonlah keselamatan, ataupun boleh juga bawa makna letakkanlah setinggi-tinggi penghormatan kepada baginda Nabi SAW dengan penghormatan yang sebenar-benarnya. Nah, itu ayat yang kita biasa dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi dalam ayat ini para ulama sebutkan bahawa berselawat yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berselawat itu adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat daripada pihak malaikat pula adalah bermaksud istighfar malaikat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat pula daripada pihak kita, hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita memohon doa diangkat darjat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna selawat dari segi syarak. Jadi diterkandung di dalam 3 bahagian. Sebab di dalam ayat itu Allah Taala sebut Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berselawat, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut malaikat berselawat, dan kita juga disuruh untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menunjukkan bahawa selawat ini adalah satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ianya adalah satu amalan yang begitu tinggi nilainya, begitu besar kelebihannya bagi diri kita sendiri selaku orang yang selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan selaku orang yang berada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Secara jelas kita nampak daripada ayat tu, selawat ini adalah apa dia? Satu amalan yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri buat amalan itu. Amalan apa dia? Amalan selawat ni lah. Allah Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Jadi kemuliaan bagi amalan selawat itu sendiri adalah dengan sebab ianya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sebut bahawa dia berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bentuk selawat ataupun makna selawat Allah Subhanahu Wa Taala itu kita sebutkan tadi. Makna selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat daripada para malaikat, para ulama sebut ianya adalah istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon pengampunan. Dan Allah Taala suruh kita dengan sebab kemuliaan selawat ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri buat dan malaikat buat, Allah Taala suruh kita untuk juga berselawat. Untuk kita sertai juga kelebihan beramal dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana selawat kita itu bermaksud kita mohon doa supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa diangkatkan darjat dan sentiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu perbincangan. Kebiasaannya para ulama sebut berkenaan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu amalan yang begitu tinggi, begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul juga persoalan kepada kita dan ada juga perbincangan di kalangan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang sentiasa akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sebenarnya faedah ataupun ada ke tidak kesan daripada selawat kita itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rahmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sebut selawat kita itu adalah faedahnya ada kesan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan dari sudut apa? Selagi mana adanya kita makhluk, selagi mana adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itulah masih lagi ada ruang untuk ditambahkan rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata keadaan sekarang ni, kita sebut baginda telah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi rahmat, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala lagi untuk di masa-masa yang akan datang rahmat itu sentiasa akan ditambah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesan doa itu yang kita sebut selawat kita itu, para ulama sebut adalah untuk bagi ditambah lagi
rahmat dan diangkatkan lagi darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu yang akan datang. Baik. Tapi dari segi adabnya kita sebut. Dari segi adabnya kita berselawat adalah pertamanya dengan sebab cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa selawat itu kita kira sebagai tanda kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab orang yang kita sayang ni biasanya ataupun keadaan kita, orang yang menyayangi seseorang ni adalah kita nak orang yang kita sayang itu sentiasa berada dalam keadaan yang sempurna, sentiasa berada dalam keadaan senang, tidak menerima musibah, tidak berada dalam keadaan susah. Itu sifat kita, perasaan kita yang kita rasa terhadap orang yang kita sayang. Contoh mudah kita boleh sebut ibu ayah kita, contoh mudah kita boleh sebut anak isteri kita. Bila orang, anak isteri, ibu ayah ni orang yang kita sayang, kita nak mereka ni berada dalam keadaan yang sentiasa senang, berada dalam keadaan yang sentiasa tenang, tidak berada dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Itu sifat kita, orang yang menyayangi seseorang. Jadi kalau kata kita sayang, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya adalah dengan kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab berselawat itu tandanya kita nak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tanda. Itu satu sebab kita kata selawat ni jadi tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebenarnya sebab besar selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, selawat kita itu adalah faedahnya kepada diri kita sendiri juga. Yang pertama adalah sebabnya kita cinta kepada baginda Nabi, itu tandanya kita cinta, dan kita sebut munasabahnya cinta kita tu dengan tandanya dengan selawat itu macam mana tadi. Yang keduanya adalah faedah selawat itu adalah kepada diri kita juga. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma min ahadin yusalli alayya illa raddallahu ta'ala ruhi hatta arudda ilaihi assalam, hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seseorang di kalangan kamu ini yang berselawat ke atas aku, memberi salam kepada aku, yusallimu alaiha. Tidak ada seseorang pun di kalangan kamu yang memberi salam kepada aku, melainkan Allah Subhanahu wa taala kembalikan roh aku kepada aku untuk aku jawab kembali salam aku kepada orang yang memberi salam tadi. Jadi ini satu lagi faedah kepada kita. Kita berselawat dan memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sendiri akan jawab balik salam kita. Satu lagi hadis juga yang kita biasa dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan. Barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepada dia 10 kali. Mana sekali kita berselawat, Allah Subhanahu wa taala balas kepada kita 10 kali. Sekali kita selawat dengan kudrat kita, dengan kedudukan kita, dengan nilai kita sebagai hamba. Sekali kita berselawat, rahmat Allah Ta'ala curahkan kepada kita 10 kali ganda. Dengan Allah Ta'ala sebut, dengan Rasulullah sebut, Allah SWT balas selawat kepada kita 10 kali ganda. 10 kali ganda bukan dengan kedudukan kita sebagai hamba. Allah SWT balas dengan kedudukan dan ketinggian zat Allah SWT 10 kali ganda. Itu besarnya nilai selawat. Jadi di mana faedahnya kepada kita? Kita sebut tadi. Di mana faedah selawat ni kepada kita? Kita faham bila kita ada waktu-waktu kita susah. Waktu kita susah, kita perlukan apa-apa hajat tertentu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pula daripada tuan-tuan guru, kita mohon pula daripada orang-orang soleh untuk doakan kita. Tambah lagi kita panggil pula orang untuk tunaikan solat hajat di rumah kita, untuk hajat-hajat tertentu. Contohnya anak nak periksa, contohnya kita baru naik rumah, hajat untuk keselamatan, kita baru beli kereta, kita ada musibah penyakit, nak menghadapi ataupun nak menjalani pembedahan contohnya. Kita biasa panggil orang ataupun kita sebut kepada orang masjid untuk tunaikan solat hajat, mohon doa
bagi pihak kita. Ini perkara hak dituntut. Selain kita berdoa, kita minta kepada orang lain pula untuk berdoa. Sebab apa? Sebab kita rasa dengan diri kita sendiri ni ada dosa-dosa yang mungkin Allah Ta'ala jadikan kita ni tidak diterima doa kita. Jadi kita harapkan orang lain yang pada pandangan kita zahir sangka baik kita, orang ni adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tok-tok imam, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, orang-orang soleh ni, kehidupan dia adalah dengan amal soleh. Kehidupan dia adalah dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi lebih munasabahlah orang-orang ni lebih diterima oleh Allah Ta'ala doa-doa mereka. Jadi kita minta daripada mereka. Itu falsafah ataupun keadaan kita sendiri bila kita berhajat kepada suatu doa, berhajat kepada sesuatu perkara untuk sempurnakan keperluan kita. Kita mohon doa daripada orang lain. Ini Rasulullah SAW sebut. Rasulullah kata, barang siapa beri salam kepada aku akan jawab balik salam dia. Barang siapa yang berselawat kepada aku, Allah Ta'ala akan balas balik selawat kepada dia 10 kali. Jadi bila kita berselawat kepada baginda, beri salam kepada baginda, seumpama kita bagi salam kepada orang. Kita beri salam kepada orang, kita sebut Assalamualaikum. Jadi wajibnya dia akan jawab salam kita. Waalaikumsalam. Kita doakan kepada dia kesejahteraan, dia jawab balik kepada kita dengan doa kesejahteraan. Ini kebiasaannya kita dengan orang, muamalah kita. Ini baginda Nabi SAW sebut kepada kita. Baginda kata, barang siapa yang beri salam kepada aku akan jawab salam dia semula. Jadi kalau kata dalam bab hajat ataupun doa tadi, kita mohon daripada orang-orang soleh untuk dimakbulkan hajat kita, dengan sangka baik kita orang ni dekat dengan Allah Ta'ala, doa dia mudah dimakbulkan. Jadi apatah lagi kalau kata kita beri salam kepada baginda, mohon doa supaya baginda sejahtera, dan baginda jawab balik salam kita tadi, yang maksudnya baginda doakan semula kita supaya kita sejahtera. Tidakkah itu lebih mustajab? Sebab yang doakan kepada kita ini, yang balas balik doa kita tadi adalah baginda Rasulullah SAW. Bukan sebarangan orang soleh, bukan sebarangan tok-tok imam, bukan sebarangan tuan-tuan guru. Ini Rasulullah SAW yang jawab balik salam kesejahteraan kita tadi kepada diri kita kembali semula. Jadi ini faedahnya kepada kita, selawat dan salam kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi tambah lagi Allah Ta'ala sebut, Rasulullah SAW sebut, kalau kata kita berselawat, Allah Ta'ala tambah lagi selawat ke atas kita. Maksudnya Allah Ta'ala tambah lagi rahmat kepada kita 10 kali ganda. Allah Ta'ala kurniakan lagi dengan bermacam-macam nikmat kepada kita dengan 10 kali ganda. Jadi faedahnya juga adalah kembali kepada kita sendiri. Dari segi selawat tu. Sebab tu para ulama sebut, antara amalan yang menjadikan kita boleh bergantung dengan amalan itu, amalan yang boleh kita jadikan wasilah, sebenar-benar wasilah untuk bagi diri kita tenang, untuk bagi diri kita lepas daripada segala bala bencana, untuk jadikan diri kita sempurna dari segi hajat dan keperluan. Untuk apa doa sahaja sekalipun, jadikan selawat ataupun amalan selawat ni adalah satu tunjang amalan yang jadi wasilah, sebesar-besar wasilah untuk kita dapatkan, untuk kita sempurnakan hajat kita tadi tu. Berasa tidak tenang, berasa ada hajat dan keperluan dan sebagainya. Jadi perbanyakkan amalan selawat supaya kita dapat balasan sebagaimana yang kita bincang tadi. Allah Ta'ala kurniakan rahmat, Allah Ta'ala lepaskan kita daripada bala. Baginda SAW sendiri akan jawab balik, doakan juga kesejahteraan kepada diri kita. Itu berkenaan dengan selawat yang juga disebut oleh para ulama. Sedikit sebanyak untuk kita ambil halusi dan untuk kita perbanyakkanlah berkenaan dengan amalan selawat ini. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Selawat itu adalah maknanya kita sebut tadi belas kasihan, ataupun di sisi Allah Ta'ala rahmat, di sisi para malaikat istighfar, di sisi kita maksudnya kita berdoa. Wasallama ala sayyidina Muhammad, dan mohon kesejahteraan, ataupun dalam terjemah sebut mohon keselamatan, ataupun para ulama sebutkan makna assalam ini adalah kita memberikan setinggi-tinggi penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Maknanya wasallama ni macam kita beri salam lah.
Beri salam tu tanda kita menghormati, penghormatan kepada orang yang kita beri salam, dan juga mengandungi doa supaya orang tu berada dalam keadaan sejahtera. Dan dengan sebab salam kita tu, kita akan dibalas balik. Hukumnya bila kita beri salam, orang tu wajib untuk balas balik semula. Jadi bila dibalas balik semula kepada kita, itu maksudnya orang tu menghormati kita, menghargai kita, dan juga mendoakan kita supaya berada dalam keadaan sejahtera. Ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kepada sayyidina kepada penghulu kami, iaitu Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Rasulullah kata, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Aku ini adalah penghulu kepada seluruh anak Adam. Dan tiada tak ada takabur, maknanya tiada kebanggaan dalam hal itu. Maknanya benda biasa, diketahui, makruf bahawa Rasulullah SAW ni adalah penghulu kepada seluruh anak Adam. Jadi adab kita dengan baginda Nabi SAW. Sebahagian para ulama sebut supaya kita tidak tinggalkan untuk kita sebut sayyidina di dalam selawat kita ataupun di dalam doa kita, ataupun sebahagian para ulama ataupun guru-guru kami di Mesir khususnya mengharuskan untuk sebut lafaz sayyidina ketika mana melaungkan azan. Kepada baginda Nabi khatamin nabiyyin, iaitu penghulu kepada seluruh para nabi, wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga selawat dan kesejahteraan itu kepada seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda kesemuanya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya bila kita lafazkan lafaz selawat, kita akan sebut sekali selawat kepada ahli keluarga baginda dan juga kepada para sahabat baginda. Kebiasaan lafaz selawat yang kita guna adalah apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah rahmat. Selawat tu maksudnya kurniakanlah rahmat kepada baginda Nabi SAW, penghulu kami, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi, dan juga ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, dan kepada para sahabat baginda juga, ajma'in, seluruhnya. Ini lafaz selawat yang kita biasa lafazkan. Jadi apa sebenarnya makna lafaz selawat ni? Kita bincanglah tadi sedikit. Maksud selawat itu apa dia? Maksud salam itu apa dia? Dan kenapa kita kena selawat kepada baginda? Apa kesannya kepada baginda? Dan lebih besarnya kesannya kepada kita. Satu lagi yang kita boleh sebut, kesan juga selawat kita dan salam kita kepada baginda Nabi ni bukan sekadar kepada kita, tapi keselamatan ataupun kesejahteraan ataupun kesan selawat yang kita sebut itu juga jatuh ataupun dicurahkan kepada siapa dia? Kepada orang sekeliling kita, termasuklah ahli keluarga kita, termasuklah sanak saudara kita, termasuklah seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari mana maksudnya kesan itu juga kepada ahli keluarga kita dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat? Perkataan yang kita biasa sebut dalam lafaz selawat, sebagaimana juga yang disebut oleh pengarang kitab kita ini, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Perkataan alihi itu merujuk kepada ahli keluarga baginda. Dalam perbincangan kitab-kitab kita akan jumpa alihi ini boleh merujuk kepada ahli keluarga baginda di dalam maqam ataupun kedudukan zakat, iaitu bagi Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Ini fi maqamiz zakah disebut. Di dalam bab zakat, maksud ahli keluarga baginda inilah yang dimaksudkan. Siapa dia? Banu Hashim dengan Banu Al-Muttalib. Tapi alihi ini juga para ulama sebut membawa maksud kullu mu'minin taqiyyin. Seluruh orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu makna juga. Dan satu lagi membawa maksud apa dia? Seluruh kaum muslimin. Tidak kiralah seseorang itu bertakwa kepada Allah Taala ataupun tidak bertakwa kepada Allah Taala. Asalkan dia beriman, asalkan dia muslim. Ataupun disebut sebagai ummatu al-ijabah. Jadi kesemua umat Nabi Muhammad SAW asalkan beriman, termasuk di dalam doa kita.
di dalam selawat kita. Sebab apa? Sebab alihi itu terkandung makna kita doa sekali kepada seluruh kaum muslimin. Sebab alihi itu membawa makna juga ummatul ijabah ataupun seluruh orang yang beriman. Seluruh orang beriman ni dikira sebagai ahli keluarga Nabi SAW. Jadi sebab tu selawat ni bukan kesannya kepada kita saja, tapi kesannya juga kepada ahli keluarga kita, kesannya juga kepada saudara mara kita, kesannya juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sebab itu antara amalan yang begitu mustajab untuk kita buat sebagai tanda kita mohon Allah Ta'ala bebaskan kita daripada bala berjanda, khususnya bebaskan kita daripada bala penyakit COVID, krisis yang kita sedang lalui sekarang ini, dan juga Allah Ta'ala lepaskan kita daripada begitu meruncing masalah ekonomi dari segi tidak cukup keperluan, tidak cukup makan minum dan sebagainya. Amalan selawat ni adalah satu amalan yang terkandung di dalam tu doa kesejahteraan kepada diri kita dan kepada semua orang. Semata-mata dengan kita selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita banyak berselawat, sebenarnya bukan kita doa ke kita saja, kita doa kepada semua orang sekali. Itu kelebihan selawat yang sepatutnya bila kita tahu, kita tidak mudah-mudah untuk nak tinggalkan amalan-amalan selawat ni. Para guru, saya lah khususnya, para guru kami di Mesir, dalam bab amalan ini ada 3 amalan, 3 zikir yang diwasiatkan sungguh-sungguh untuk kita tidak tinggalkan hari-hari. Pertamanya adalah istighfar, mohon supaya dosa-dosa kita diampunkan. Yang keduanya adalah selawat kepada baginda Nabi SAW. Yang ketiganya adalah lafaz tahlil, kita sebut la ilaha illallah. Jadi 3 zikir ni adalah zikir yang diwasiatkan sungguh-sungguh supaya kita tidak tinggalkan. Sebab dalam hidup kita perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedar diri dulu bahawa kita ni adalah hamba yang begitu banyak dosa. Dengan sebab kita sedar diri, kita mohon supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan kita banyakkan beristighfar. Rasulullah SAW sendiri anjurkan kepada kita, dan Rasulullah SAW sendiri buat istighfar ini sebanyak 100 kali. Ada riwayat sebut 70 kali sehari. Jadi amalkanlah istighfar, tandanya kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar 100 kali sekurang-kurangnya sehari. Selepas pada istighfar, wasilah ataupun pergantungan kita untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala, untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab tu, selepas pada istighfar, kita beramal dengan kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tu antara sebab kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas pada kita berselawat, sebagai tanda tempat yang kita nak tuju adalah tahqiq ataupun ma'rifah ataupun kejapnya faham dalam akal dan hati kita bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar dalam hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ingin isi di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu kita sebut matlamat yang kita nak capai adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketiga-tiga zikir ni adalah zikir yang begitu dianjurkan oleh para ulama untuk kita lazimi setiap hari. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi kita sebut dah tadi. Apa makna alihi? Wa sahbihi. Wa sahbihi ni adalah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimaksudkan dengan sahabat adalah manihtama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi hala hayatihi wa mata alal Islam. Itu ta'rif lebih kurang berkenaan dengan sahabat. Sahabat ni adalah orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana hayat baginda, dan orang ini mati dia di dalam Islam. Ini maksud ta'rif kepada sahabat. Jadi para sahabat ni, dia dapat gelaran sahabat dengan semata-mata apa dia? Dengan semata-mata dia sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sempat berada dalam majlis Nabi, sempat jumpa Nabi. Senang cerita. Tidak kiralah orang ni boleh tengok Nabi ataupun tidak, ataupun boleh dengar Nabi ataupun tidak. Boleh jadi orang tu berkumpul bersama dengan Nabi, tapi dia tidak dapat melihat Nabi dengan sebab dia buta. Ada sahabat-sahabat yang begitu. Jadi sahabat ni adalah orang yang sempat hidup bersama dengan Nabi, berjumpa dengan baginda Nabi, berada dalam majlis Nabi SAW, dan dia beriman kepada baginda Nabi dan mati dalam Islam. Ini ta'rif. Jadi seorang tu kalau kata bersama dengan Nabi ketika mana Nabi dibangkit sebagai Nabi, tapi dia tidak beriman, itu tidak dikira sebagai sahabat. Ataupun orang itu beriman tapi tidak hidup sezaman dengan Nabi, maknanya duduk tidak sempat berjumpa dengan Nabi walaupun hidup sezaman dengan Nabi. Contohnya Sayyidina Uwais Al-Qurani. Dalam kisah Uwais Al-Qurani ini kita makruf, kita tahu bahawa dia ni adalah orang yang hidup pada zaman Nabi tapi tidak sempat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak sebut, para sahabat ni itulah ta'rif ataupun definisinya. Para sahabat ni boleh naik gelaran sebagai sahabat, kemuliaannya terus dia dapat dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin Allah Taala redha kepada mereka ni semata-mata apa dia? Semata-mata mereka ni bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ulama sebut kesan besar sungguh kepada hati orang yang sempat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar kalam Nabi, berada dalam majlis Nabi, melihat Nabi. Kesemua ni adalah kelebihan bagi orang-orang yang duduk dengan Nabi SAW sehingga darjat mereka ni diangkat jadi sahabat. Bila jadi sahabat, terus Allah Ta'ala sebut kepada mereka ni radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan jaminannya syurga, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun macam mana sekalipun level mereka ni. Ada di kalangan mereka yang juga ada buat maksiat, ada yang minum arak, ada yang berzina pun. Dalam hadis-hadis banyak sebut. Tapi mereka ni masih lagi kita sebut di dalam tergolong di kalangan para sahabat. Bila para sahabat, level ataupun tingkat mereka ni adalah dah berpisah dengan kita. Maknanya tak ada tangga untuk kita naik jadi sahabat. Sebab mereka ni hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Jadi kesan orang yang duduk dengan Nabi SAW ni bersih hati mereka sehingga Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala redha kepada mereka. Sebab tu dalam hal ini para ulama sebut kepada kita kesan juga kepada hati kita jadi bersih dengan semata-mata kita duduk di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itu adanya para ulama yang mewarisi baginda Nabi SAW. Jadi antara sebab juga kenapa kita dianjurkan sungguh untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan majlis ilmu kita itu dijanjikan dengan macam-macam. Dijanjikan dengan kita ni dapat ketenangan, dijanjikan kita ni dapat kurniaan, dapat nikmat dan sebagainya. Dan antara salah satu sebab lagi, hati kita akan jadi bersih. Sebagaimana bersihnya para sahabat duduk dengan Nabi, mereka ni terus diangkat darjat jadi para sahabat, terus dijamin syurga, dan terus Allah Ta'ala sebut redha kepada mereka. Begitu juga kita duduk di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu tu adanya orang-orang yang mewarisi menjadi pewaris kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Nabi memperturunkan cahaya keilmuan, cahaya Islam itu, cahaya tazkiyah, bersihnya jiwa itu turun kepada sahabat. Para sahabat turun kepada tabi'in. Para tabi'in turunkan kepada tabi'in. Dan berterusanlah sehingga ke zaman kita ni ada susu galur yang kita panggil sebagai sanad. Jadi bila kita duduk di dalam majlis ilmu yang ada para ulama, ada orang-orang soleh yang sanad mereka ni bersambung dengan baginda Nabi SAW, hati kita juga akan jadi bersih dengan semata-mata duduk dalam majlis, dengan semata-mata kita bersama dengan pewaris Nabi, dengan semata-mata kita boleh melihat pewaris Nabi ni. Sebab tu anjuran kepada kita sungguh-sungguh untuk kita duduk di dalam majlis ilmu. Dan tuan pengarang kitab itu selesai kita bincang berkenaan dengan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat dan salam kita kepada ahli keluarga baginda, yang maksudnya seluruh orang beriman, dan juga kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya
pengarang kitab kita akhiri mukaddimahnya dengan sebut satu lafaz zikir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu terjemahannya. Lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini juga adalah satu lafaz zikir yang kita biasa sebut. Lafaz zikir yang biasa kita lafazkan dalam kehidupan harian kita. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Terjemahnya kita sebut tadi, tiada daya dan tiada kekuatan. Dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab syarah Safinatun Najah, dia ada sebut la haula, itu maksudnya la quwwata, tiada sebarang kekuatan melainkan kekuatan Allah Ta'ala. Wala quwwata, quwwata di situ pula, quwwah itu bermaksud kudrah. Tiada kudrat, maknanya tiada sebarang kekuatan, tiada sebarang kudrat melainkan kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita buat, gerak kita, diam kita, segala perbuatan kita, senang cerita, apa yang kita buat dan apa yang kita niatkan, apa yang terlintas dalam hati kita, kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya. Dalam hadis, baginda SAW pernah sebut kepada para sahabat, baginda sebut, ala adullukum ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Ini hadis baginda Nabi SAW sebut. Dalam satu hadis baginda tanya kepada para sahabat, nakkah kamu kalau aku tunjukkan kepada kamu, sebutkan kepada kamu satu lafaz yang jadi salah satu khazanah daripada khazanah syurga? Tandanya apa dia? Tandanya begitu besarnya nilai lafaz la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim ini. Jadi Rasulullah, para sahabat sebut, bala ya Rasulullah, bahkan kami naklah wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah sebut qala la haula wala quwata illa billah, iaitu lafaz la haula wala quwata illa billah. Lafaz la haula wala quwata illa billah ni adalah apa dia? Salah satu khazanah daripada khazanah syurga. Para ulama sebut lafaz la haula wala quwata illa billah ini adalah salah satu lafaz daripada 5 lafaz zikir yang disebut sebagai al-baqiyat as-salihat. Dalam satu ayat di dalam surah Al-Kahfi yang kita biasa baca. Kita biasa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada satu ayat yang sebut kepada kita, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Begitulah lebih kurang ayatnya. Saya pun tidak pasti. Cuma kita nak sebut. Dalam ayat tu sebut harta dan anak pinak ini zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kepada kehidupan dunia. Kita dapat tenang dengan adanya harta. Kita berasa senang hidup kita dengan adanya anak pinak. Adanya anak cucu. Kehidupan kita jadi tenang dan senang dengan sebab ada 2 perkara ni, harta dan juga anak pinak. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika. Adapun yang lebih baik lagi adalah apa dia? Al baqiyat as-salihat. Ini adalah lebih baik di sisi Tuhan. Al baqiyat as-salihat ini adalah amalan-amalan soleh yang kekal di atas dunia ini, yang kita boleh bawa sehingga ke akhirat. Jadi al-baqiyat as-salihat ini, kalau saya biasa dengar daripada Fadilatul Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, sentiasa sebut bahawa al-baqiyat as-salihat ni adalah
satu kumpulan kepada 5 zikir. Pertamanya adalah subhanallah, yang keduanya adalah alhamdulillah, yang ketiganya Allahu akbar, yang keempat la ilaha illallah, yang seterusnya adalah la haula wala quwata illa billah. Ini zikir yang kita biasa sebut di dalam kehidupan harian kita, atau mungkin sehari-hari kita hidup, mesti kita sebut kelima-lima zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini zikir yang kita memang tidak lepas sebut dalam kehidupan harian kita. Sebagaimana anak pinak dan harta benda tidak terlepas daripada kehidupan harian kita, ini juga adalah lafaz-lafaz zikir yang kalau kata seseorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala, seorang Muslim itu dilaksanakan tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehari-hari, mesti lafaz ini juga jadi perhiasan kepada kehidupan di hari-hari. Jadi berbanding harta dan anak pinak tadi tu jadi perhiasan dalam kehidupan dunia hari-hari, begitu juga amalan ini tadi, amalan al-baqiyat as-salihat ini juga jadi perhiasan kehidupan hari-hari. Dan zikir ini adalah satu benda yang lebih kekal dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz kita sebut la haula wala quwata illa billah ini adalah satu lafaz zikir yang termasuk di dalam al-baqiyat as-salihat yang kita bincang ataupun yang kita sebutkan tadi. Jadi tuan pengarang kita sebut dalam mukaddimah dia lafaz zikir la haula wala quwata illa billah ini. Dan lafaz la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan, tiada kudrah, melainkan kesemuanya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan pengarang kitab kita ini sebut di dalam kitabnya sebagai tanda dia menyerahkan segala ketentuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan segala apa yang telah dia buat dari segi amal soleh ini dengan mengarang kitab ini, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tentukan ada manfaat bagi kitab yang dikarang ini. Ada berkah di dalam karangan beliau ini. Dan adanya berkah dan manfaat itu kita boleh nampak jelas. Kitab ni boleh sampai ke tangan kita dan jadi pegangan dan panduan bagi seluruh orang yang kebanyakan ataupun jadi pegangan sungguh-sungguh bagi para penuntut ilmu, khususnya bagi pemula yang ingin mencebur di dalam bidang untuk mengetahui ilmu fiqh. Dia jadi asas atau menjadi pegangan sungguh. Lebih-lebih lagi berkat atau manfaat dia lagi besar, sebab golongan penuntut ilmu di kalangan mubtadi, di kalangan orang yang baru nak mula ni lebih ramai. Dah tentunya berbanding dengan golongan yang dah sampai level yang lebih tinggi, golongan mutawassit ataupun golongan muntahi. Jadi selagi mana adanya orang awam ataupun selagi mana ada golongan mubtadi, selagi itulah kitab ini akan jadi panduan. Selagi itulah kitab ini akan ada manfaat sehinggalah kepada hari kiamat, insya-Allah. Mudah-mudahan itu doa kita. Jadi diletakkan pengarang kitab kita ini sebut di dalam akhir mukaddimah dia dengan lafaz la haula wala quwata illa billah, itu tandanya redha beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tentukan dengan kudrah, dengan ketentuan, dengan kekuatan, dengan daya yang hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang tentukan kitab ini bermanfaat. Dia yang tentukan bahawa supaya kitab ini ada berkat. Dia tentukan bahawa kitab ini sampai untuk bantu umat Islam untuk dapat kefahaman, khususnya perkara-perkara asas di dalam ilmu fiqh yang jadi kewajipan kepada seluruh umat Islam untuk tahu. Itu beberapa perkara yang kita bincangkan yang terselit di dalam mukaddimah pengarang kitab kita ini. Jadi sekurang-kurangnya yang kita bincang pada hari ini adalah kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga salam kepada ahli keluarga baginda dan juga kepada para sahabat baginda. Dan juga yang kita bincangkan adalah lafaz la haula wala quwata illa billah yang disebut oleh pengarang kitab kita pada di dalam mukaddimah kitabnya ini. Jadi anjuran kepada kita untuk kita banyak berselawat, anjuran kepada kita untuk kita banyakkan sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah anjuran yang begitu besar nilainya dan begitu banyak kelebihannya sekiranya kita beramal.
khususnya selawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi dalam tulisan para ulama, kita biasanya akan jumpa selepas pada Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan permulaan ataupun ibtida' al-haqiqi disebut dalam kitab-kitab. Dan selepas pada itu dimulai pula dengan Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut di dalam istilahnya sebagai al-ibtida' al-idafi, permulaan sebagai sandaran sahaja, permulaan yang boleh jadi ada permulaan lagi sebelum dia, iaitu apa dia? Mulanya Bismillah sebelum pada Alhamdulillah, tapi masih lagi Alhamdulillah tu disebut sebagai permulaan. Dan selepas pada tu kita akan jumpa selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Sebab ada juga hadis yang sebut bahawa Rasulullah SAW sebut, man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma damasmi fi dhalikal kitab. Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, Rasulullah kata, barang siapa yang berselawat kepada aku di dalam satu tulisan, di dalam satu kitab, para malaikat akan berterusan berselawat kepada orang yang tulis selawat aku itu, selagi mana nama aku itu berada di dalam, selawat aku itu berada di dalam kitab itu. Jadi dengan sebab tu para ulama kita jadikan salah satu kaedah penulisan, khususnya di dalam mukaddimah, dengan tulis juga selawat kepada baginda Nabi SAW, sebab beramal dengan hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW tadi. Jadi itu beberapa perkara yang kita bincang pada hari ini, lebih kurang sejam masa, dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan terus masuk kepada isi kandungan kitab selepas pada mukaddimah yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat, beri faedah kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini, dan khususnya Allah Ta'ala beri kekuatan, beri taufik kepada kita untuk kita beramal, banyakkan berselawat kepada baginda Nabi SAW dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya dengan kita sebut lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini. Dan terima kasih kepada pihak Akademi Ar-Raudhah, dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang pada waktu dan hari yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wastur 'uyubana warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.